Lepas habis 5 bulan barulah mereka akan dipostingkan ke daerah ataupun inilah. Betul. Maksudnya mereka akan ditempatkan di mana-mana negeri selepas tamat latihan. So mereka akan terima surat tawar, surat posting. Mereka akan ditempatkan mana-mana yang sesuai lah, sama ada sesuai dengan mungkin yang dah berkeluarga. Pihak jabatan akan pertimbangkan, mungkin dia akan berdekatan dengan keluarga dia. Dan juga yang Sabah Sarawak biasanya kita akan letak di negeri-negeri yang ada lapangan terbang yang mudah untuk mereka balik. Itu dari sudut kebajikan lah. Walau bagaimanapun sekarang ni dah tak ada masalah dari sudut jarak sebenarnya. Okey, lepas ditempatkan di balai bomba kan, ataupun di daerah ataupun di tempat yang tertentu lah, adakah mereka spesifik kepada tugas kebombaan ataupun ada bahagian-bahagian lain? Okey, secara asasnya untuk pegawai bomba grade KB19, mereka sebenarnya terlibat dengan operasi. Memang kita latih mereka khusus untuk hadir operasi lah, maksudnya hadir kecemasan sebagainya. Walau bagaimanapun ada juga yang kita lihat background pendidikan mereka. Sebenarnya untuk pengetahuan, yang memohon untuk jadi bomba ni walaupun masuk dengan grade KB19 yang sepatutnya SPM sahaja, tapi ada juga di kalangan mereka yang mempunyai diploma ataupun punya ijazah sekalipun. Jadi kita akan ambil kira di sudut latar belakang pendidikan mereka. Mungkin kita boleh letakkan di tempat-tempat yang sesuai. Contohnya di bahagian keselamatan kebakaran untuk yang mempunyai latar belakang ukur bahan ataupun perancang bandar dan yang berkaitan engineering dan sebagainya. Ataupun di bahagian penyiasatan kebakaran yang ada background chemical, yang ada yang berkaitan dengan sains dan sebagainya. Begitu juga yang kita juga diserap, mungkin mereka juga akan diserapkan ke unit khas. Dalam bomba kita ada pasukan penyelamat di air. Mungkin mereka yang ada diploma atau sijil berkaitan dengan marine, mereka berkelayakan ataupun akan dipertimbangkan untuk ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai lah dengan bidang mereka. Dan selebihnya majoriti mereka akan mengisi pos sebagai pegawai operasi di balai, yang mana akan attend kes-kes yang kita terima daripada orang awam lah. Okey, baik. Kita masuk sikit tentang tugas-tugas bomba. Adakah bomba ini hanya memadam kebakaran saja? Sebab sebelum ni kita tengok juga ada bomba yang tukang tangkap ular sawa, ada juga bomba yang ambil kucing dekat atas pokok, kan, yang pecahkan jamban kalau kaki tersangkut kat dalam. Boleh tuan tolong terangkan? Okey, baik. So tugas bomba sebenarnya sebelum berlaku kecemasan ataupun berlaku sesuatu kejadian, semasa dan juga selepas. Alright. So kalau kita ambil konteks sebelum, dia lebih kepada kesedaran awam, kan? Kita ada kesedaran awam, kita ada kempen, kita ada juga penguatkuasaan akta bomba, kan? Itu yang sebelum lah. Ataupun kita juga ada melatih kalau kita di sekolah ada kelab 3K, ada juga kadet bomba. Itu tugas-tugas bomba yang jarang kita dengar, kan. Ataupun kita ada juga kerja-kerja membantu yang bukan kecemasan, kan. Ada yang panggil bomba untuk kerja-kerja gotong royong dan sebagainya, kan. Itu yang contohnya kalau sekarang ni musim Covid, untuk sanitasi dan sebagainya lah. Okey, di semasa biasanya kerja-kerja yang normal yang kita selalu tahu lah, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Kita pernah dengar bomba tangkap ikan keli, kan, hadir bila ada lebah dan sebagainya, sehinggalah sebesar-besar runtuhan bangunan, kebakaran, letupan dan sebagainya. Membantu pihak-pihak berwajib, pihak polis yang ada kes ancaman bom dan sebagainya, so kita akan terlibat. Di samping itu kita juga bukan setakat semasa, kita juga sekarang ni mengorak langkah untuk selepas insiden. Kita juga ada tugas je. Kita sekarang ni wujudkan PSPI, pengurusan pasca insiden,
Pasukan insiden ni bermaksud bagaimana kita boleh bagi khidmat kepada orang yang telah melalui saat-saat sukar, kecemasan. So kita akan ada khidmat untuk bantu dia macam mana memudahkan dia untuk dapatkan apa tu, kita bantu dia untuk sediakan laporan kebakaran contohnya, untuk dia dapatkan gantian kad pengenalan, dokumen. Okey, contohnya. Ataupun kita juga ada beri khidmat kaunseling. Kita pujuk dan juga kita bagi menenangkan. Kita juga dilatih untuk tenangkan mangsa, kita bantu dia untuk terima keadaan tu. Dan juga bukan setakat itu, bomba juga terlibat untuk membina semula kan rumah-rumah yang terbakar. Kalau banyak projek-projek yang lepas, kita dalam projek NBOS kita bekerjasama dengan jabatan kebajikan dan sebagainya. Mereka sumbangkan dana, kita sumbangkan dari sudut tenaga dan juga kepakaran untuk bina semula rumah yang terbakar. Maksudnya dalam konsep kita bukan setakat menyelamatkan mangsa, harta benda, tapi kita juga mengorak satu langkah lagi untuk menyelamatkan emosi orang yang terlibat dengan kemalangan, terlibat dengan musibah. Kita selamatkan emosi mereka. Okey, itu antara tugas-tugas Jabatan Bomba. Okey, terima kasih Tuan atas penerangan tentang Jabatan Bomba, dan saya dengar juga Tuan adalah seorang penulis. Betul Tuan ya? Alhamdulillah, saya di Jabatan Bomba, saya satu-satunya pegawai yang menulis buku yang menerangkan tentang Jabatan Bomba kepada orang awam. Okey. So ini adalah karya sulung saya, iaitu Abang Bomba Sayang Kamu, yang merupakan kompilasi kisah-kisah suka duka yang berlaku sepanjang saya bertugas sebagai bomba. Kisah-kisah benar yang mana kalau tuan-tuan membaca buku ni, tuan-tuan boleh kenal kan dengan lebih mendalam apa itu Jabatan Bomba. So orang kata tak kenal maka tak cinta, maka dengan membaca buku ni kita akan lebih kenal tentang Jabatan Bomba. So dalam buku ni, sebenarnya buku ni dia menerangkan tentang suka duka bomba, terutama pada tahun 2018. Kita menganggap dia sebagai Amul Huzun lah, tahun kesedihan bomba. Sebenarnya tahun 2018 kita berlaku banyak kemalangan dan juga kematian anggota-anggota bomba. So saya banyak abadikan dia dalam buku ni untuk kita kenang, untuk kita ambil iktibar. So inilah karya pertama saya, di samping ada buku-buku yang seterusnya yang saya tulis. Boleh beli di mana Tuan? So buku ni boleh dapati di semua kedai buku, di Popular, MPH, Kinokuniya dan sebagainya, dan juga boleh dapatkan terus daripada penulis sendiri ataupun di galeri ilmu Sedang Berhad. Dan juga sekarang ni boleh dapatkan daripada dropship Bonda Nor. Dropship Bonda Nor. So boleh hubungi mereka, mereka akan hantar ke pintu rumah anda.